Ini bab harus membunuh orang-orang perempuan dan kanak-kanak dalam serangan pada waktu malam dengan tidak sengaja. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa' bin Jathamah. Beliau berkata, pernah Nabi SAW ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrikin yang diserang pada waktu malam, sehingga orang-orang yang menyerangnya mengenakan ataupun membunuh orang-orang perempuan, membunuh atau mencederakan orang-orang perempuan dan anak-anak mereka. Nabi SAW menjawab, hum minhum. Anak-anak mereka itu dikira sebahagian daripada mereka. Satu lagi riwayat daripada As-Sa' bin Jathamah juga, beliau berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana, yani pada kira-kiranya adalah bagaimana kita, kalau kita membunuh ataupun mencederakan dalam serangan pada waktu malam anak-anak orang-orang musyrikin. Qala, Nabi SAW menjawab, hum minhum. Mereka itu sebahagian, anak-anak mereka sebahagian daripada mereka. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada As-Sa' bin Jathamah bahawa Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana kalau pasukan berkuda orang-orang Islam menyerbu pada waktu malam sehingga membunuh, sehingga menyebabkan terbunuh atau tercedera anak-anak orang-orang musyrikin? Yani dosa ke, salah ke? Nabi SAW menjawab, hum min abaihim. Anak-anak orang-orang musyrikin itu dikira sebahagian daripada ayah-ayah mereka. Ini bab harus memotong ataupun menebang pokok-pokok orang kafir dan membakarnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Rasulullah SAW telah membakar kebun tamar Bani Nadir, dan baginda telah menebang pokok iaitu di Buwairah. Qutaibah dan Ibn Rum dalam hadis mereka berdua, dalam riwayat mereka berdua menambahkan dalam hadis ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, ma qata'tum min linatin. Tidak ada pokok kurma ataupun pokok-pokok lain yang kamu tebang ataupun kamu biarkan seperti keadaan asalnya. Wa bi idznillah, itu berlaku dengan izin Allah, dan supaya nyata Allah menghina orang-orang yang fasik itu. Supaya nampak, supaya kelihatan penghinaan terhadap orang-orang kafir itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW telah menebang nakhla Bani Nadir, pokok kurma Bani Nadir, dan membakar. Kerana itulah Hasan, yakni penyair Nabi SAW, berkata di dalam syairnya, wahana ala sarati Bani Lu'ayyin hariqum bil buwairati mustatiru. Wahana ala sarati Bani Lu'ayyin, pemimpin-pemimpin Bani Lu'ay tidak berasa apa-apa, mudah kepada mereka, senang hati saja mereka membakar kebun tamar di Buwairah dengan pembakaran yang meluas, mustatiru, yang meluas. Maknanya Bani Lu'ay tidak kisah dengan pembakaran mereka. Bani Lu'ay yang dimaksudkan di sini ialah puak-puak Nabi lah, puak-puak Nabi SAW itu. Mana tak kisah pun dengan pembakaran yang berlaku di Buwairah itu secara meluas. Wa fi dzalika, dan kerana itulah juga turun ayat ini, ma qata'tum min linatin, tidak ada pokok yang kamu tebang ataupun kamu biarkan seperti asalnya, seperti tadilah juga, hingga ke akhir ayat.
Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW telah membakar nakhla Bani Nadir, kebun kurma Bani Nadir. Ini bab halal ghanimah, harta rampasan perang untuk umat ini sahaja. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Hammam bin Munabbih, beliau berkata, ini adalah hadis yang Abu Hurairah ceritakan kepada kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa hadis, antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah salah seorang nabi berperang, yakni nak keluar pergi berperang. Faqala liqaumihi, ketika itu dia berkata kepada kaumnya, yakni pengikut-pengikutnya, jangan ada sesiapa yang telah memiliki kemaluan perempuan dalam keadaan dia mahu bersamanya dan belum lagi sempat dia bersamanya, ikut aku. Jangan ada siapa-siapa yang nikah, lepas tu belum duduk sekali dengan isteri dia, dia nak pun duduk, jangan ikut aku. Jangan juga orang yang buat binaan ataupun bangunan rumah dan dia belum lagi mengangkat bumbungnya, belum bubuh lagi bumbungnya, jangan juga orang yang membeli kambing ataupun khalifah, unta-unta yang sudah bunting dan dia menanti kelahiran anaknya, jangan juga ikut. Qala, Nabi SAW bersabda, faghaza, lepas itu dia pun keluarlah pergi berperang. Setelah dia hampir dengan negeri yang dia nak perangi itu, ketika itu waktu sembahyang asar ataupun hampir sembahyang asar, dia pun berkata kepada matahari, engkau diperintahkan oleh Allah, aku juga diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari ini sebentar untukku. Maka matahari ditahan untuknya sehingga Allah memberi kemenangan kepadanya. Qala, Nabi SAW bersabda, mereka pun mengumpulkan harta rampasan perang yang mereka perolehi. Api pun datang untuk memakannya, tetapi enggan memakannya. Api tak saya makan. Faqala, Nabi itu pun berkata, mesti ada pengkhianatan di antara kamu, mesti ada berlaku pengkhianatan terhadap harta rampasan perang ini, mesti ada. Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun, hendaklah setiap orang daripada setiap kabilah salam dengan aku, mari salam dengan aku. Yubayi'ni itu bukan mana berbay'ah dengan aku, salam dengan aku. Sebab pada masa bay'ah itu biasanya orang bersalah. Jadi mana mari bersalam dengan aku. Mereka pun bersalamlah dengannya. Maka lekat tangan salah seorang di tangannya. Dalam ramai-ramai tu salah lekat kau. Faqala, Nabi itu pun berkata, pengkhianatan itu berlaku di kalangan kamu. Maka hendaklah kabilah engkau tu mari bersalam dengan aku. Puak-puakmu tu mari bersalam dengan aku. Maka puak-puak tu pun marilah bersalam seorang-seorang. Lekat tangan dua orang ataupun perawi syak tiga orang di tangan Nabi itu lekat. Faqala, Nabi itu pun kata, fikumul ghulul, mesti ada pengkhianatan ini pada kamu. Antum ghalaltum, kamu telah melakukan pengkhianatan yang terhadap harta ghanimah ini. Qala, Nabi SAW bersabda, mereka pun keluarkanlah kepada Nabi itu emas sebesar kepala lembu. Emas sebesar kepala lembu. Qala, Nabi SAW menceritakan, fawada'uhu fil mal, mereka pun ambil emas tadi, letaklah dalam harta ghanimah, harta rampasan perang banyak-banyak orang lain tamu di tengah padang itu. Lepas tu marilah api lalu memakan harta itu habis.
falam tahillal ghanaim li ahadin min qablina. Tidak ada ghanimah ini halal untuk sesiapa pun orang sebelum kita. Tak ada. Itu kerana Allah tabaraka wa ta'ala tengok kelemahan kita, dan kelesuan kita, kelemahan kita. Fatayyabaha lana. Kerana itu dia menghalalkan harta ghanimah itu untuk kita. Itulah. Jadi ini kita masih lagi dalam bab perang ni. Minggu lepas kita sudah tengok Nabi SAW tak bui. Ada bab tak bui bunuh orang-orang perempuan dan kanak-kanak dalam perang. Dalam bab ni pula malam ni boleh pula. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kedua-dua hadis ini boleh dikumpulkan, boleh dihimpunkan, boleh dipakai kedua-duanya. Hak kata tak boleh tu, mana dengan sengaja dia tak ada buat apa-apa. Dalam keadaan kita nampak pun dia, kita nak bunuh, tak boleh lagi tu. Dia tidak terlibat pun dengan perang. Hak tu tak boleh. Tetapi kalau kanak-kanak pun terlibat, perempuan pun terlibat, boleh. Ataupun dalam keadaan payah kita, dia buat perisai manusia ke misalnya. Perisai manusia. Dalam perang kan orang buat perisai manusia. Misalnya, kita nak lagu mana? Ada keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan. Dalam keadaan tu boleh. Mana tidak mudah jugalah. Ataupun dia kalau kita tidak serah pada masa tu lagi sukar, kita tidak akan dapat kejayaan. Dalam gelap kena pergi serang misalnya. Dalam gelap tu bila pergi serangnya kenalah dengan tidak sengaja. Jadi hak tidak sengaja tu tak apa. Itu dimaafkan. Dalam perang dimaafkan. Hak tak bolehnya dengan sengaja. Jadi Nabi SAW kata sebab apa? Sebab dia kira termasuk serupa dengan ayah-ayah mereka juga. Dalam hukum hakam dunia ni, hak ni pun termasuk dalam hukum dunia juga. Seperti mana dalam hukum dunia, dia kira ni anak yang sah lah bagi ayah dia, walaupun kafir. Kalau kira kita tidak sah lah, mungkin syarat nak Islam tu kan. Tapi orang kafir pun dia menikah cara dia pun. Dari segi hukum dunia ni Islam terima juga. Orang tu anak sah lah bagi dia, cara dia. Kira anak dia lah. Begitu juga kalau pesaka, cara dia, cara kafir lah. Menikah, kisah, diat dan hukum, banyak lagi hukum-hukum yang lain. Anak-anak orang kafir dia kira serupa dengan orang kafir juga. Jadi dalam hak ni pun masuk dalam bab tu. Maksudnya mereka itu terbilang ataupun dikira sebahagian daripada ayah mereka dalam beberapa hukum ni. Mana bukan dalam semua. Hakikat dianya saya masuk neraka sebab ayah dia ke? Tak. Waktu tu tidak nak ayat sini. Bukan nak ayat dah dia serupa dengan ayah mereka. Ayah mereka masuk neraka saya. Jadi budak-budak ni pun kita boleh buat keputusan, boleh buat kesimpulan masuk neraka juga. Tak. Tak boleh lagi. Waktu kena tengok dalil lain pula. Bahkan kalau kita tengok hak ni, maknanya dia hanya nak mengaitkan kesamaan itu dari segi beberapa hukum duniawi sahaja. Jadi orang Islam kena anggap gitulah. Kalau dia kata anak dia, kita terimalah anak dia. Kita tak boleh kata zina kau apa. Zina ni cerita lain. Waktu tu. Kalau dia menikah cara dia, kalau cara kita tidak sah cara lagu, kira sah lah. Dan moga dia anggap sah. Itu dari segi hukum dunia. Kita dengan dia tu. Lepas tu kalau dia masuk Islam dulu dia menikah tidak cara kita tu, lagu mana nak kira sah anak dia. Itu hukum dunianya. Kita tidak kata dia kena nikah semula ke apa. Tak, tidak lagu tu. Kalau kedua-duanya ibu bapa tu masuk Islam, tak. Dia pakai dia sah dah lagu tu. Begitu. Itu hukum dunia. Hukum akhirat suku pula. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa orang kafir ni dia ada dua macam hukum. Hukum dunia, hukum akhirat. Yang ni kafir di sisi orang Islam, yang ni dari segi hukum dunia. Tetapi boleh jadi tidak kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang kafir ni ada hak kafir di sisi manusia dan kafir di sisi Allah.
Ada juga orang kafir ni kafir di sisi Allah, di sisi kita tidak. Ada juga orang kafir ni hak kafir di sisi kita, tidak kafir di sisi Allah. Ada. Lagu mana? Hak kafir di sisi Allah, tidak kafir di sisi kita. Munafik. Orang munafik di sisi Allah tu tahu dia tu ala-ala Islam. Hak sebenarnya dia kafir. Itu kafir di sisi Allah. Sebab itu ulama ada bagi dalam usuluddin tu, dia bagi kafir ni banyak macam. Di antara pembahagiannya hak tadilah. Jadi hak lagu ni, kalau siapa kesuk kita tak tahu dia ni hakikatnya kafir, tanah di perkuburan Islam mengikut hukum dunia, kena kapal, kena mandi wajib atau orang Islam supaya dengan orang Islam lain. Gitu kaedah hukum dalam dunia. Akhirat suku dah kafir di sisi Allah, takkan surga. Walaupun pada kita kata dia ni Islam, pada kita tidak menentukan dia tu masuk syurga dengan sebab kita tu tak tahu hakikat dia. Tak. Yang menentukan masuk syurga ni Allah pada dia. Ada juga di sisi Allah kafir, di sisi kita pun kafir. Hak tu hak kita tahu dia kafir, dia pun ngaku kafir, memang betul. Hak tu. Ada juga hak di sisi kita kafir dari segi hukum dunia, di sisi Allah tidak. Dengan arti kafir hak kekal dalam neraka, masuk neraka tu tidak lagu tu. Iaitulah anak-anak orang kafir itulah. Ini yang disebutkan dzarariyil musyrikin, anak-anak orang kafir. Hak tu banyak khilaf lah. Mengikut pendapat hak kuat, dia kata tidak, masuk syurga juga anak-anak orang kafir ni, hak tidak balik, hak tidak akil ke apa ni, masuk syurga juga. Jadi hukum hak kata min abaihim itu berkait dengan dunia saja. Kafir dunia, bukan kafir akhirat, bukan kafir di sisi Allah yang menyebabkan orang itu masuk neraka. Tidak lagu tu. Lepas tu Imam Nawawi sebut, kita tidak nak baca semua, dia sebahagian saja. Hadis ini dan hadis yang kita sebutkan ini, iaitu harus serang pada waktu malam dan bunuh orang perempuan dan kanak-kanak dalam serangan itu, inilah mazhab kita, kata Imam Nawawi. Dan mazhab Malik, mana boleh, bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab Abi Hanifah begitu juga boleh. Tidak kata kalau kita tak tentu lagu mana ada budak-budak, kita tak boleh nak serang. Tak, lagu tu payah benar lah, payah benar. Dan jumhur ulama, jumhur ulama gitulah kata boleh. Makna bayat itu apa? Makna bayat yubayyatun, iaitu diserang pada waktu malam, seperti yang kita sudah terjemah tadilah. Pada ketika dalam keadaan makna tidak dapat dibezakan, tidak dapat dikenali lelaki ke perempuan ke kanak-kanak ke, tidak dapat dibezakan, dalam keadaan itu harus. Tetapi kita orang Islam tidak digalakkan sekiranya ada jalan lain, dan kita yakin boleh benar dengan cara lain, tidak menjadi masalah kepada kita, tidak menyebabkan mati orang kita ramai. Kalau sekiranya kita buat pada waktu lain, pada waktu siang, menyebabkan jadi selamat ni budak-budak ni, orang perempuan ni, lagu tu lagi bagus. Tapi dalam keadaan tak ada arah, tak boleh. Maknanya kira-kiranya ni dalam keadaan darurat lah, dalam keadaan darurat. Nabi SAW mengajar kepada kita cara lagu mana. Jadi Islam ni tidak kata dalam semua keadaan lagu tu kena lagu tu saja. Tidak lagu tu. Walau bagaimanapun kita kena jagalah. Semolek-moleknya kalau boleh janganlah pergi serang pada waktu tu. Tapi kalau tak ada arah, lain cerita. Hadis ini juga menjadi dalil kepada harus kita serang pada waktu malam. Tidak kata perang ni pada waktu tengah hari saja, tengah malam pun boleh. Dan harus serang orang yang sudah sapa seru, kata dia, dengan kita tidak boleh tahu dia. Ni hadis ni lah dalilnya. Nabi SAW tak royak dulu, tahu-tahu pergi serang secara mengejut gitu, menunjukkan bahawa mereka sudah tahu pun tentang Islam. Dah banyak kali dah royak. Jadi dalam keadaan ni kita nak serang, tak apa, harus. Hadis inilah yang menunjukkan keharusan itu. Dan hadis ini juga, dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa hukum anak-anak orang kafir dalam dunia ni, kita kata tadi dalam dunia,
ialah hukum ayah-ayah mereka. Serupa dengan ayah dia. Mana kita anggap dia kafir juga dari segi dunia ni. Tak bolehlah kita kata dah muka dia ni masuk surga seksa di sisi Allah tidak kafir, kita nak rebut dia tu pergi tanam kubur kita bila mati. Tak boleh. Hukum dunia tu tetap hukum dunia. Tanamlah jarak dia, tanamlah di perkuburan dia. Allah Subhanahu Taala tahu hak mana nak masuk syurga, mana nak masuk neraka. Tak ada kena mengena, tak kena seksa ke apa hak tu. Walaupun tanam di perkuburan orang kafir tu, ataupun orang Islam yang orang tidak tahu dia ni orang Islam, orang pun pergi tanam di kubur orang kafir, tidak menjejaskan apa-apa dia tu. Tidak kata orang kafir kena seksa dalam kubur, dia pun jadi terkena juga piah-piah dia. Ada, tak ada. Suku hak tu. Suku. Berhubung dengan perkara ini, wa amma fil akhirah, Imam Nawawi kata, adapun di akhirat nanti, anak-anak orang kafir ni bila mereka mati sebelum balik, ada 3 mazhab. 3 pendapat ulama. Yang betulnya Imam Nawawi kata, hak sahihnya mereka itu masuk syurga. Sebab tu kita kata hak kuatnya, hak paling moleknya, mereka itu masuk syurga. Yang kedua masuk neraka. Yang ketiga tak boleh kita nak putuskan syurga ke neraka, serah Tuhan. Itu ada 3 pendapat. Tetapi Imam Nawawi kata hak sahihnya iaitu mereka masuk syurga. Artinya mereka ni hukum kafir tu kafir dunia, bukan kafir akhirat orang panggil. Kafir di sisi Allah tidak. Ini bab habis itu bab harus kita tebang ataupun bakar pokok-pokok orang-orang kafir. Boleh. Dalam perang boleh bakar, boleh tebang pokok tu. Boleh. Tapi dalam keadaan ada pilihan tak boleh. Ini adab ataupun disiplin orang-orang Islam perang. Mana tak boleh mudah-mudah nak memusnahkan tanaman-tanaman tu tak boleh. Sebab dalam Quran kata orang kafir ni bila dia liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Itu cara dia. Kalau dia perang ke apa, dia akan membinasakan tanaman-tanaman dan generasi manusia ni, dia akan buat kerosakan. Itu maknanya bila Tuhan tak kenal orang kafir, orang Islam pun dia tak kenal juga. Dia tak kenal juga lagu tu. Itu cara orang kafir. Orang Islam tidak lagu tu. Tapi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak dapat dielakkan, misalnya dia bersembunyi di sebalik tu, dah payah kita nak pergi. Kalau kita pergi pun boleh jadi orang kita ramai yang mati. Misalnya dalam keadaan tu tak apa. Tapi kena jaga seboleh-bolehnya. Kalau pokok tu hak buah misalnya, dia tidak serupa dengan hak tidak buah. Mana dia ada pula kira-kira tu lah. Kalau hak buah tak boleh tebal. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh juga, habis semuanya kena bakar, kena gitu, tak apalah. Kalau tak dapat dielakkan. Tapi kalau boleh, kena jaga. Itulah adab perang dalam Islam. Bukan sahaja tak boleh bunuh kanak-kanak, orang perempuan, padri-padri hak duduk buat ibadat, ahli-ahli ibadat tu. Bukan sahaja hak tu. Orang sakit tak terlibat dengan perang tu. Bukan sahaja hak tu tak boleh binasakan. Pokok-pokok kayu pun tak boleh juga. Pokok-pokok kayu pun tak boleh juga. Hak kata boleh ni dalam keadaan darurat. Dalam keadaan tak dapat dielakkan. Boleh. Boleh dalam keadaan itu. Inilah asas dia. Bahkan dalam Quran pun sebut hak Nabi SAW potong, tebang, dan hak Nabi biar tu dengan izin Allah berlaku. Dengan izin Allah. Mana Quran sokong perbuatan Nabi SAW. Jadi izin Allah sebelum pada tu duduk mana dalam Quran? Tak ada. Ini menunjukkan wahyu hak sampai kepada Nabi SAW tu bukan dalam bentuk Quran sahaja. Sebab apa? Dia kata fabi idznillah. Hak tebal pokok, bakar kau ataupun biarkan pokok tu tak tebal tu, hak tu dengan izin Allah. Kalau kita cari dalam Quran tu hak izin Allah, Allah benarkan kamu teballah pokok tu. Mana ada? Tak ada. Tapi dalam ayat dia kata dengan izin Allah. Di mana izin? Mestilah hak Nabi buat tu dia dapat wahyu juga. Hak tu lah orang panggil hadis. Hak tu lah orang panggil hadis. Hadis-hadis pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga.
Dia kata harus pokok tebal, pokok dan bakar apa ni. Inilah pendapat Abdurrahman bin Qasim, Nafi', Maula Ibnu Umar, Malik, Thawri, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan jumhur ulama. Abu Bakar As-Siddiq, Laith bin Sa'ad, Abu Thawr, Al-Auza'i radhiyallahu anhu, dalam satu riwayat daripada mereka mengatakan tidak harus, tak boleh nak tebal pokok, nak bakar pokok, tak boleh. Itulah orang besar juga. Kita boleh ambil semua ni. Hak kata tak boleh tu dalam keadaan biasa saja-saja, nak menunjukkan gedebel kita, bering kita tu, ataupun hebat kita, jangan kita buat tak boleh. Kalau kita boleh mengalahkan mereka dengan tidak menebang, dengan tidak membinasakan pokok-pokok tu, kita tak boleh tebang. Jadi kita boleh pakai belaka pendapat ulama. Tidak jadi masalah kalau ada khilaf pun di sini. Begitu juga hak lain-lain. Kita nak roboh bangunan itu, pintu dia tu, ataupun tempat mana-mana bahagian lah. Kalau nak kira itu dari satu segi pembaziran, merosakkan harta benda, tak apa. Tak apa. Dalam keadaan itu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak begitu, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh masuk. Dengan cara kita robohkan mana-mana bahagian benteng, pintu dia baru kita boleh masuk, maka tak apa. Jadi hak rosak tu baiki. Kemudian tidak kata orang Islam ni dah kata suruh jaga, jangan sia-siakan harta benda, apabila baik itu habis piti juga. Jadi dalam semua keadaan tak boleh. Tidak lagu tu. Ada tempat-tempatnya boleh, ada tempat-tempatnya boleh. Itu dalam riwayat tadi. Dalam riwayat Ibnu Umar, seterusnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menebang pokok kurma Bani Nadir. Bani Nadir ini salah satu puak Yahudi yang duduk di sekitar Madinah. Jadi mereka ini apa yang Nabi pergi serang ni? Pada hadiah rakyat negara Islam. Sebab dia telah khianat kepada negara. Dia kata nak taat setia, lepas pada tu dia pakak pula dengan kafir Quraisy itu, nak menghancurkan orang Islam. Dengan sebab itu boleh, boleh, maknanya pemimpin Islam, kerajaan Islam itu menghancurkan rakyat dia sendiri pun boleh, sekiranya dia membatalkan janji dia, taat setia dia. Inilah dalilnya. Jadi tidak kata kalau kerajaan itu tangkap kau gapo ke mana itu salah, sampai ke peringkat bunuh pun boleh, kalau sekiranya sesuai lah, padan lah dengan kesalahan itu. Sebab apa? Dia telah memberi taat setia kepada kerajaan, tiba-tiba dia khianat. Itu besar tu, ghadr orang panggil, khianat kepada pemerintah. Itulah kerana itulah Hassan, penyair Nabi SAW, dia kata wahana ala sarati bani lu'ayyin hariqum bil buwairati mustatirun. Jadi Bani Lu'ay, pemimpin-pemimpin Sarat itu mana pemimpin-pemimpin Bani Lu'ay tidak berasa apa-apa, tidak terkilat untuk membakar secara meluas kebun kat tamar orang-orang ni Yahudi ni, Bani Nadir ini di Buwairah. Mana dia tidak berasa terkilat, tidak berasa teragak-agak. Sebab apa? Sebab perlu, dalam keadaan perlu. Jadi Hassan bin Thabit ini penyair Nabi SAW. Nabi SAW sediakan mimbar khusus untuk dia dalam masjid dia, untuk dia syair. Apa syair? Jawab orang-orang kafir dengan syair dia. Dia kata huduh kepada Nabi SAW. Nabi SAW suruh Hassan jawab dalam bentuk syair juga. Sebab Nabi dia tak say syair-syair. Tetapi hak Nabi tak say tidak bermakna hak tu tak leh. Tidak bermakna hak tu tak leh. Tidak sesuai dengan dia. Takut-takut nanti orang kata ni rana-rana pula. Banyak perkara lah tu berhubung dengan syair tu. Jadi Hassan pun bersyair. Dalam syair dalam masjid boleh. Nabi SAW tidak larang, asalkan isi dia tu molek. Asalkan isi dia tu molek. Dan Hassan ini mata dia tu kelabu. Dan dia banyak kali dia tidak pergi perang. Dia ni penakut sikit di kalangan sahabat.
Mana ada dalam hadis sebut dia ni penakut. Dia tidak pergi perang. Dia ni Allah kau macam perangai dia tu macam perempuan sikit. Itu. Dia tak pergi perang. Tetapi tak apa, dia main peranan dia, ada peranan dia. Peranan dia mana dia boleh buat syair ni. Syair ni penting. Maknanya hak buat lagu, hak buat nasyid, hak buat syair yang bangkit semangat ni, kadang-kadang orangnya bukan gagah, orangnya bukan kuat. Tak apalah, masing-masing buat kerja. Apa yang dia boleh buat? Apa yang dia boleh buat? Dalam satu peperangan itu, dia duduk sekali dengan orang perempuan. Nabi suruh dia duduk sekali dengan orang perempuan. Bila orang Yahudi ni nak naik atas benteng tu, tempat orang Islam duduk tu, ada perempuan tu kata, Pergilah tikar. Dia tak pergi. Itu maknanya dia adalah kelemahan dia. Tapi kelemahan dia tu tak bolehlah kita nak perendah dia dengan maksud nak perendah dia. Tidak. Ini hakikat. Jadi pengajaran kepada kita. Bila-bila masa pun ada orang yang lebih dari satu sudut, kurang dari satu sudut ini, ada sama-sama. Akhir sekali orang perempuan tu pergi ambil tiang kemah tu, orang tajam hujung dia diketikkan. Jadi Hasan tu mana dia tengok gitu. Maknanya nak ayatnya ada juga orang kadang-kadang orang lelaki pun dia, orang perempuan lebih kuat lagi. Kadang-kadang. Tetapi dia tetap main peranan dia, cara dia. Begitu. Kalau bab syair ni hebatlah dia. Bab syair. Orang kafir kena syair dia gelepar lah, mana panah. Itu situ pula lebih dia. Gitulah. Berhubung dengan inilah turun ayat ma qata'tum tadi. Hak lagi supaya tu. Ini bab halal ghanimah ini untuk umat ini sahaja. Nabi SAW cerita dalam hadis ni, cerita Nabi dulu, kisah seorang Nabi. Dia kata kepada kaum dia, jangan ikut aku. Siapa-siapa hak baru nikah, dia memiliki kemaluan perempuan, ini maknanya halal lah kepada dia. Perempuan itu makna dia memiliki, itu makna dia bahasa dia guna. Maknanya dia sudah berkahwin, sah lah. Begitu. Dan dia nak bersama isterinya itu, dia belum lagi bersama dengan isteri dia tu, jangan ikut aku. Lepas tu dia sebut lagi beberapa perkara ni. Jadi hadis ini serupa dengan hadis yang lain juga. Janganlah hakim itu membuat keputusan dalam keadaan dia ghadban. Dulu kan kita sudah jumpa dah. Jangan hakim itu membuat keputusan dalam keadaan dia tu marah. Nabi kata marah saja apa? Tidak. Mana dalam keadaan yang menyebabkan keputusan dia tu bercelaru ataupun tidak molek. Serupa juga di sini, pergi perang mana dalam keadaan hati tu tidak bulat molek. Nak buat sesuatu perkara yang besar ni, kita kena selesai dulu hak kecil-kecil. Itu pengajarannya. Adab juga tu. Kalau tidak, kita akan terganggu. Misalnya kita nak kecek saja pun, nak mengajar ni, kalau tak selesai buang air, tak sedap nak kecek, duk senak perut semacam. Itu setara tu. Kalau benda lain, lagu tu lah gapa-gapa pun. Dan tidak khusus dengan hak ni saja, dengan kahwin dia. Sebab tu dia sebut beberapa perkara. Maknanya benda penting lah. Kehadiran dia tu bermakna. Misalnya nak akak bumbung ni, nak letak di atas tu, hak lain bahagian lain siap dah, tapi nak akak tu perlu dia. Nak keruh orang kau apa perlu dia. Jadi susah kalau tak ada dia, menyusahkan orang lain. Jangan. Maknanya nak pergi perang ni biar semua tak ada fikiran kita ni, tak ada. Dia sakut-sakut gapo dah. Selesai belakang. Mana kalau mati pun tak apa dah kita. Orang kemudian selepas daripada kita tu tidak jadi susah. Itu dia. Jadi kalau bini bersetubuh tu kadang-kadang sekali ya sudah lekat dah anak, kan ada zuriat, ada baiknya kalau pergi tu bolehlah mati syahid tu, tapi anak yang akan meneruskan perjuangan boleh jadi tak ada. Jangan buat. Maknanya duduk sekali rumah, biar orang kemudian orang di belakang ni kalau kita mati pun mana dia tak ada mikir, tak ada susah. Begitu. Begitu juga kalau dia beli kambing ataupun unta, kira-kiranya unta tu tak lama lah nak beranak, kambing tu. Jadi perlu kepada penjagaan. Kalau tak ada orang yang bagi perhatian yang khusus kepadanya, boleh jadi terganggu, mati ke apa ke. Ini semua yang boleh mengganggu lah.
fikiran dia tu, perasaan dia. Tunggu dulu. Tunggu dulu biar selesai tu. Ni perang dalam perang lagu mana ni? Perang, ulama katakan perang hak fardu kifayah, bukan fardu ain. Perang hak fardu ain macam mana? Dalam keadaan orang musuh mari serang kita di tempat kita. Tu infiru khifafan wa thiqala. Itulah masuk dalam ayat tu. Kamu kena perang dalam keadaan senang kau, susah kau, lagu mana kau, perang setakat mana kita boleh, kita kena lawan. Bahkan orang-orang perempuan dan kanak-kanak pun kena main bahagian masing-masing, main peranan masing-masing, setakat mana hak boleh. Itu kalau sudah musuh mari ke tempat kita betul. Itu tak boleh. Itu fardu ain. Dalam keadaan itu. Hak ni maksudnya, hak kata tak apa, kena tunggu dulu ni, selesaikan masalah-masalah ni. Hak ni hak fardu kifayah. Dalam keadaan ramai lagi orang lain, hak tak ada masalah, boleh pergi. Dalam keadaan itu. Jadi Nabi yang dimaksudkan ini, Nabi mana? Iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Dia ni khalifah kepada Nabi Musa. Khalifah kepada Nabi Musa. Dan dia juga Nabi. Yusha' bin Nun. Nabi Musa duduk latih pengikut-pengikut dia di orang panggil padang teh. Teh maknanya bukan sesak sebenarnya, dia pergi latih, bina peribadi umat dia tu yang telah rosak kerana diperhambakan oleh Firaun sekian lama tu, dia bina situ. Tak bebaslah. Dia tak ada nak pergi ke Mesir semula. Hak pergi ke Mesir semula, takluk Mesir tu anak murid dia Yusha' bin Nun. Anak buah dia ni, hak ni lah hak pergi ketika nak berjumpa dengan orang alim Khadir itu. Hak ni lah juga Yusha' bin Nun lah hak pergi sekali dengan Nabi Musa tu. Hak tinggal ikan ke apa tu kan. Ni lah Yusha' bin Nun. Dia ni selepas Nabi Musa Nabi. Jadi Nabi. Dialah kata. Dan Nabi SAW tak ada komen apa dia kata. Artinya syariat kita ni serupa dengan syariat dia juga dalam bab ni. Kalau tidak, Nabi kata ni hak dia. Kalau kita tak boleh ke mana-mana pun, bila kena pergi perang baru nikah pun tak ada duduk sekali dengan bini pun kena pergi mana. Dia mesti rayak gitu. Kalau bila dia rayak cerita orang dulu, lepas tu dia tak ada komen ke apa-apa, tak ada ubah ke apa-apa, bermakna hukum untuk kita pun lagu tu juga. Itu kaedahnya. Hukum untuk kita pun lagu tu jugalah. Dan ini hak disebut ni bukan khusus dengan 3 perkara ni saja. Hak lain-lain pun yang mengganggu perasaan, mengganggu fikiran, mengganggu jiwa, serupa juga. Jadi Nabi tu pun pergilah sapa dekat negeri dia nak perang. Faghaza fa'adna adna. Dalam setengah-setengah nuskhah faddana gitu. Dia sapa dekat negeri tu. Pada ketika sembahyang asar ataupun dekat waktu sembahyang asar. Jadi ini menunjukkan, dia sebut sembahyang tu, sembahyang dia ni adakah serupa kita? Tidak. Sembahyang tu tidak serupa kita 100% ni. Artinya melakukan ibadat lah. Orang dulu tu dia ada juga ibadat. Di antara waktu ibadat dia nya waktu tu. Sembahyang dia tu tidaklah serupa kita. Dengan kena ada air sembahyang gitu gini, ada cara dia lah. Tapi dia buat pada masa tu. Dia pun kata kepada matahari, engkau diperintahkan oleh Allah, aku juga diperintahkan. Allahumma, ya Allah, kamu tahanlah matahari ini untuk aku sebentar. Maka ditahan matahari itu untuk dia, sehingga Allah memberi kemenangan kepadanya. Tak apalah. Jadi maknanya di sini matahari itu ditahan. Ditahan tu lagu mana? Tak gerak kok. Ataupun dipanjangkan sikit masa dia tu kok, lagu mana? Ataupun dipelahankan perjalanan dia. Macam-macam pendapat ulama lah. Kok mana-mana pun tak ada habislah waktu asar tu. Dia dah semaya dalam waktu. Hadis ini menunjukkan jaga waktu tu memang besar makna dia. Besar makna dia. Dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang berat pun mana kena jaga juga. Terutamanya sembahyang tu kena jaga. Hak mana hak berkait dengan waktu lah. Hak mana hak berkait dengan waktu. Kalau tidak berkait dengan waktu tak apa. Hak mana hak berkait dengan waktu. Misalnya kalau kurban, selepas sembahyang tu jangan sebelum. Kalau sebelum tak jadi, selepas. Dan kalau hak lain mengikut keadaan lah. Mana kena jaga waktu itu. Itu yang pertama. Yang keduanya,
Allah SWT menyatakan mukjizat Nabi ni. Ini salah satu mukjizat dia. Maknanya perjalanan matahari itu jadi tidak seperti biasa. Kalau nak kiranya tak ada. Tetapi dengan sebab dia minta dengan Allah SWT, jadi dah. Jadi dah dia semayang tu. Dan disebutkan mana kira-kiranya Allah SWT nak beri kemenangan kepada dia tu sebelum jatuh matahari. Jadi kalau dia duduk semayang apa boleh jadi kira-kiranya benar pun maknanya tidak tepatlah dengan hak dijanjikan. Hak dijanjikan sebelum. Jadi ni masa tak ada dah. Kalau pergi perang maka masa kalah. Nya lepaslah pula. Jadi lagu mana? Jadi kira-kiranya dia nak jagalah hak janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia tu biar nyata. Kepada pengikut-pengikut dia bahawa kemenangan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi sebelum jatuh matahari. Dan sampai tidak terganggu juga ibadat. Jadi dia pun semayang lah, tak apalah. Dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan, inna syamsa lam tuhbas li ahadin ataupun li basharin illa li Yusha' bin Nun layali yasara ila Baitul Maqdis. Matahari tidak pernah ditahan untuk mana-mana manusia, untuk seseorang, kecuali untuk Yusha' bin Nun, iaitu pada hari ataupun malam dia berjalan. Mana kiranya malam lah, beberapa malam. Mana perjalanan itu maka mengambil masa beberapa malam. Tapi hak ni peristiwa ni berlaku ni siang lagi, tak jadi malam lagi. Dia nak pergi ke Baitul Maqdis. Jadi hak negeri, hak kata hak dia nak pergi perang tu, nama apa? Ariha nama dia. Baitul Maqdis lah, mana dalam Palestin sekarang ni. Hak tu je ada. Lepas tu hak hadis-hadis lain, kata matahari ini diberhentikan untuk Nabi Musa, untuk Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi kita. Hak lain tak ada sahih. Hak sahih hak ni sebagai mukjizat dia Allah SWT bagi. Seperti mana Nabi Musa disebut wa kallamallahu Musa taklima, disebutkan dia tu sebagai kalimullah. Nabi kita pun tidak gitu, walaupun Nabi kita lebih istimewa daripada dia, tetapi bab tu Allah SWT beri khusus untuk dia. Dan dalam hadis hak sahih dia sebut tak ada Allah SWT hentikan matahari ni untuk siapa-siapa manusia kecuali untuk Yusha' bin Nun sahaja. Ini satu kelebihan dia, mukjizat untuk dia. Maknanya kalau perjalanan dia tu biasanya setara ni, dalam masa 5 minit dia jadi 15 minit. Tuhan boleh buat lagu tu. Maknanya langgar hak biasa. Ataupun berhenti boleh. Tapi ada juga riwayat-riwayat dalam hak kita ni disebutkan pernah matahari ni dihentikan. Matahari jatuh dah, naik balik semula. Tu dalam riwayat-riwayat kita ada tersebut itu. Dalam riwayat kita, umpamanya dalam Mushkilul Athar ada, dalam Asy-Syifa Qadhi Iyad ada, dalam Dalailun Nubuwah Baihaqi pun ada, Syah Waliullah pun ada sebut juga. Ya, jadi sebut tu pasal apa? Jangan kita ingat dalam kitab orang-orang besar ni kalau ada kat maka telas lagi. Boleh. Tidak lagu tu. Cara orang mengaji hadis tidak lagu tu. Walaupun ada dalam kitab Syah Waliullah, walaupun ada dalam kitab Baihaqi, tengoklah ulama hadis kata gua ada. Ulama hadis orang amal. Tidak semesti ada dalam kitab orang tu ahli sunnah, imam ahli sunnah tu mana semuanya boleh pakai lalu. Sahih lalu. Tidak lagu tu. Itu sebab kita nak sebut. Apa ni cerita ni? Kononnya, ni cerita ni. Nabi SAW letak kepala dia atas paha Sayyidina Ali. Dia tubik dia cerita Sayyidina Ali. Jadi Nabi jenera. Sayyidina Ali dia tak mahu gerak Nabi ni. Tak mahu gerak Nabi ni, dia pun senyap gitu. Sampai matahari jatuh. Jadi dia tak ada semayang asar. Tu cerita. Bila begitu, bila lepas pada tu Nabi sedar, dia pun royak lah. Nabi SAW pun doa minta biar matahari ni naik semula untuk Sayyidina Ali semayang. Sayyidina Ali pun semayang. Tak betul cerita tu. Ini cerita Syiah belakang. Ni cerita Syiah buat masuk dalam kitab kita. Sebab apa? Benda lagu ni dari segi dirayahnya, dari segi logiknya, siapa dia riwayat? Abu Hurairah riwayat. Abu Hurairah masa tu tak Islam lagi.
Yang kedua, selain daripada Abu Hurairah, Asma binti Umais, bini Sayyidina Ali. Mula bini Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar mati, kemudiannya dia menikah dengan Sayyidina Ali. Asma binti Umais. Berapa benda lagu ni kalau matahari hok jatuh dah naik semula, beribu-ribu orang sahabat ni, berapa hok lain tak ada aja. Itu kaedah tu. Kaedah menilai sesuatu hadis. Apa orang lain tak ada aja. Tiba-tiba dia seorang kan yang tahu. Tak ada siapa tu. Tak masuk akal. Mesti banyak dalam kitab-kitab ni kalau sekiranya benda berlaku. Sebab apa orang nak tengok berlakon? Sahabat-sahabat bukan seorang, beribu-ribu pergi perang sekali. Itu masalah. Yang kedua, yang jenera saat ni tu setara mana? Nabi. Dia semaya ke tidak Nabi? Apa yang orang Sayyidina Ali saja semaya Nabi? Siapa terlepas asal juga ke? Lepas tu ada ke dalam riwayat Nabi semaya juga? Tak ada. Jadi Sayyidina Ali saja semaya. Nabi di mana? Kalau Nabi sudah semaya dah tadi, tak, Sayyidina Ali duduk mana tak semaya sekali? Kalau kita katakan Nabi semaya dah tadi, Sayyidina Ali tak ada semaya. Sayyidina Ali duduk mana tadi? Sekalanya sahabat-sahabat dia semaya dengan Nabi. Dia tidak semaya sendiri-sendiri gitu. Kalau Nabi ada, Sayyidina Ali duduk mana tadi? Tu perkara yang ketiga. Perkara yang keempatnya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam Quran sebut semaya ni dia terikat dengan waktu. Apa faedah hadis ni dibuat ni? Buat tak cerdik. Apa faedah hadis ni buat? Dah kalau sudah matahari tu jatuh, maknanya sudah keluar waktu. Kalau naik semula, aku qadha dah semaya. Jadi tidak gitu kan? Kau jadi tunai semula. Jadi dia nak ayat Sayyidina Ali ni semaya tak selepas waktulah. Semaya tunai. Tunai ke mana? Dah jatuh dah matahari. Naik semula pun tak qadha dah jadinya. Tak ada kelebihan. Sedangkan semaya dia terikat dengan waktu. Waktu asar tu jatuh matahari tu, habislah, jatuh dah matahari ni. Ini cerita Syiah. Kalau dalam kitab dia heret lagi. Dia heret lagu mana? Dia heret bila Sayyidina Ali matahari naik, Sayyidina Ali wisalat ke matahari. Tu cerita dia. Dia nak heret lagu tu, dia buat sini dulu. Dia kita tabur pak kita dulu. Lepas tu dia kokoh heret lah. Alah ke dia Sayyidina Ali wisalat ke matahari. Matahari jawab salat dia. Bukan sekadar jawab saja. Matahari kata ke dia, antal awwalu wa antal akhiru wa antal zahiru wa antal batinu. Matahari kata ke dia, engkaulah yang awal, engkaulah yang akhir, engkaulah yang zahir, engkaulah yang batin. Hak dalam Quran sebut untuk Tuhan tu matahari kata ke. Kata ke Sayyidina Ali pula. Dah. Itu cerita dia. Jadi masalahnya kita nak tanya, Sayyidina Ali pun salat tu lagu mana? Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Kata ke matahari. Kau dia beri salat tu dengan isyarat. Dia tak ayat dia kata beri salat. Bahaya tu dia ada benda. Pok-pok majusi ni. Pok-pok majusi ni dia ada benda. Dia ayat lagu tu. Dia tak ayat habis. Pas matahari jawab tu siapa dia dengar? Asma binti Umais dengar kau. Nabi dengar kau siapa dia? Siapa dia lagi hok dengar? Tak tahu. Takkanlah Nabi tak dengar. Dia tak ada ayat. Sayyidina Ali dia dengar. Situ nampak dia nak pelebih. Sayyidina Ali nak hina Nabi SAW. Hak duduk situ. Inilah kerja Syiah. Jadi dia tabur dalam kitab kita pun ada. Siapa kau Syah Waliullah, hak anti Syiah tu pun ada juga sebutnya. Kalau kita baca hak tu seseolah kita nampak macam Syah Waliullah ni tak aja baca kitab maudhu'at, hadis-hadis maudhu'. Tak tahu lagu mana kau. Tak tahu lagu mana. Dia jadi gitu. Benda ni kalau dah meluah sangat, dia kena piah-piah pun kena. Jadi kita kena faham. Kalau ada hak kena tu nak mana, kita kena bersihkan, cucikan. Ibnul Jauzi kata hadis itu maudhu'. Dari segi sanad, kalau tengok memang tak lagi. Mak mari hak mana pun tak lagi. Ibnul Jauzi kata maudhu'. Ibnu Taimiyah kata maudhu'. Ibnu Katsir kata maudhu'. Semua kata maudhu'. Mulla Ali Al-Qari dalam kitab maudhu'at dia pun kata maudhu'. Hadis palsu. Tak ada. Nak ayat kelebihan siapa? Kelebihan siapa ni? Jadi tak ada. Hak sebetulnya hak tadi ni dalam hadis yang sahih dalam Muslim sebut Yusha' bin Nun. Orang lain tak ada. Tak ada. Nabi kita jadi kurang. Tidak masalah. Tu masalah Tuhan nak beri khusus untuk dia. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman minta doa.
Berilah kerajaan kepada aku yang tidak boleh kepada orang lain. Itu istimewa dia menguasai seluruh dunia pada masa dia. Nabi kita tidak mana kurang. Tuhan nak beri lebih dia situ sebagai mukjizat dia. Hak ni pun lagu tu je. Tak perlu kita nak ada-adakan untuk Nabi kita kau apa kau tak lebih kurang daripada orang lain. Tak ada jadi kurang dengan sebab tak ada hak ni pun. Itu benda yang kita kena faham. Jadi ini ada lagi lekat tangan ni. Zaman dulu ceritanya dia tak halal harta ghanimah ni. Harta ghanimah ni bila boleh harta rampasan perang dia letak tengah padang tu, api mari daripada langit, makan habis. Tu tanda makbul. Perjuangan tu makbul, Tuhan terima. Kalau tidak tak makan, tu maknanya ada silap. Tu tanda je. Tu umat dulu. Umat Nabi kita tak ada lagu tu. Ni kita tahu melalui Nabi ayat. Dan dia ayat lagu tu terima. Kita tak hanya tengok pun. Umat dulu lagu tu. Daripada Nabi ada dulu lagi pun lagu tu. Daripada Nabi ada dulu pun lagu tu dalam Quran apa sebut. Jadi umat kita tidak. Sebab apa Nabi kata Tuhan tengok kita ni lemah, Tuhan tengok ni kita ni kurang banyak perkara, jadi dia halalkan. Faqulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Dalam Quran sebut. Makanlah apa harta ghanimah kamu dapat tu halal tayyib. Hak tu. Mana hak tu jadi halal untuk kita, orang lain tidak halal dulu. Kita boleh makan. Tak apa, itulah pengajaran yang kita dapat ni. Dan Nabi ni dia ada kelebihan dia, mukjizat dia. Cuba tengok, dia boleh tahu ni ada benda tak kena ni. Mai salah lekat jadi boleh tahu. Sini silap. Tu baiklah rahsia dia. Itu kelebihan seorang Nabi. Manusia lain tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.